Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai penyelesaian bagi set 1 untuk topik integration. Okay, so we look at our first question dekat sini. Apa yang kita ada dekat sini? Dekat sini dia menyatakan bahawa gradient dia adalah ini. Kita diberi yang ini ya. Lepas tu dia menyatakan gradient ini adalah equal to 1 apabila x sama dengan 0. Itu info dia. Tugas yang kita nak buat adalah berdasarkan info kat sini, we need to determine what is the value of a. Itu adalah untuk a ya. Boleh? So kita dah nampak overview dia macam mana. Dan somehow nilai a kat sini kita akan ganti semula dekat sini lah. Yang itu sebab kita nak gunakan pada bahagian B. Okey, kita tengok sekejap yang B pula apa cerita. Yang B pula, kita diberi satu point kat sini. Okey, tak apa. Lepas tu dia kata curve. Lepas tu function Y. Nampak tak? The function Y adalah eventually adalah curve tu sendiri. Dan daripada soalan A, kalau kamu perasan, yang A ini sebenarnya adalah Y prime. So, dari Y prime, macam mana kita nak dapatkan Y? Of course, kita akan integratekan Y prime dan kita akan dapat Y. Clear? So, jadi bahagian A kena settle dulu. Dari bahagian A tersebut, kita akan integratekan dia supaya dapat Y. So, jadi kalau kamu perhatikan, ada point kat sini. Apa guna point kat sini? Point kat sini akan membantu kita untuk mendapatkan nilai C. Once kita dah dapat nilai C, kita ganti semula ke dalam Y tersebut dan kita dapat our final solution of Y. Boleh tak? Okay. Now we look at A. Macam mana kita nak buat? So, jadi daripada soalan, we are given this. Nampak tak kat sini? Dan kita juga diberi X sama dengan 0. Nampak? So, what we need to do adalah substitute X sama 0 ini ke sini dan juga dekat sini. Nampak tak kat situ? Masukkan dia untuk kita selesaikan sehingga kita memperoleh nilai A. Dan di mana nilai A kita adalah negatif 9. Once kita dapat nilai A kita negatif 9, seperti biasa, we are going to substitute it back ke sini. And last kali kita akan dapat jawapan kita sebagai ini. Nampak? Okay, good. Settle bahagian A ya. Untuk bahagian B, as I said before, kita telah pun diberi Y prime. Kita nak dapat Y, we need to integrate it. Integrate apa? Integrate Y prime tersebut. Nampak? Okay. Dekat sini, untuk memudahkan, okay, ini kita dah tahu, right? Ini kita dah tahu. Now, saya akan pindahkan dx ini ke sebelah kanan untuk memudahkan kita. Sebab itulah kita dapat our second line sebagai yang ini. Boleh? So, bila kita dapat yang ini, kita akan integratekan both sides kat sini. Untuk yang sebelah kiri, our left hand side gonna be easy sebab apabila kita integratekan 1 dy, kita memang akan dapat y. Okay, our left hand side settle. Untuk our right hand side pula, macam mana kita nak selesaikan ini? Ini kita kena buat kaedah penggantian. The substitution method for integration. Boleh? So, dekat sini kamu kena hati-hati. Macam biasa, apabila kita let u sama dengan 2 tambah eksponen x, kita akan dapatkan seterusnya du dx. Dan kita dapat ini dan bahagian ini akan membantu bahagian belah sini. So, kamu substitutekan dengan berhati-hati dan yang mana boleh cancel, kamu cancelkan. Contohnya macam ni kan. Eksponen x dengan ini kita boleh cancelkan, kamu cancelkan. Permudahkan, simplifykan yang mana yang boleh. And last kali kita akan dapat yang ini. Okay. Dapatkan this part sampai habislah. Yang ni kamu tengok ya, yang ke sini. Cuma bila sampai sini kita ada C. So we need to know the value of the C. Ini kena tahu dengan menggunakan point yang diberi. Boleh?
Poin yang diberi itu adalah ln 4 dan 1/2. Ln 4 adalah nilai X. Kamu substitutekan dekat sini. Dan nilai 1/2 ini pula adalah nilai Y. Kamu gantikan dekat sini. Masukkan kedua-dua. Bila kamu masukkan semua sekali, kamu akan dapati nilai C kita. Once anda dapat nilai C, ganti semula ke sini untuk dapatkan jawapan akhir bagi soalan ini. Clear? Okay, good. So, jadi saya tunjukkan dekat sini. Sebenarnya nilai C kita adalah 2. Masukkan semula C ni dekat sini. Maka kita dapat jawapan kita. Boleh? Okey. Selesai soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Ini adalah soalan nombor 2 kita. Dia meminta kita by using the substitution U sama dengan X kuasa 3. Okey. Kita nak guna ini. Dan macam biasa, kalau kita ada substitution U sama dengan X kuasa 3, kita akan buat du dx lah kan. Macam biasalah. Lepas tu, ini adalah cara dia. Di mana ini akan membantu kita untuk memudahkan ungkapan bagi soalan yang diberi. Nampak tak? Cumanya, kamu kena hati-hati. Cuba kamu tengok dekat sini. Since kita pakai U sama dengan X kuasa 3, right? Yang ini. Lepas tu, dan kita punya dx kita pakai 3X kuasa 2. Kamu nampak tak? Yang 3X kuasa 2 ni sangat membantu kita sebab numerator kita adalah 3X kuasa 2. Okey, somehow kita boleh cancelkan. Tetapi kamu perhatikan dekat sini ada X kuasa 6. Nampak tak? So, dalam soalan-soalan yang macam ini, kita kena berhati-hati supaya kita boleh pecahkan X kuasa 6 tu dalam bentuk yang kita nampak. Maksud dia, ada hubung kait antara X kuasa 6 ni dengan yang ini. Ya? Penggantian kita, substitution kita adalah X kuasa 3. Tetapi di dalam soalan ada X kuasa 6. Boleh tak kita pecahkan X kuasa 6 itu menjadi contohnya X kuasa 6 itu adalah X kuasa 3 bracket kuasa 2. Sama je kan sebenarnya kan. So, lebih mudah kita guna ini sebab dia mengandungi X kuasa 3. Senang kita nak replacekan dia jadi U. Nampak tak? Itu yang akan kita buat. Dan itu yang akan kamu nampak di dalam penyelesaian seterusnya. Yang ini. Boleh? So, jadi kalau kamu nampak kat sini, bahagian ini akan cuba try to solve this part. Yang mana kita boleh simplifykan, kita buat. Dan bahagian X kuasa 6 ni, pecahkan kepada yang kamu nampak ni. Supaya kita boleh replacekan U kuasa 3, X kuasa 3 ini dengan U. Boleh tak? Okey. Apabila kita dah buat macam tu, kita dapat yang ini. Now, kita bertembung pula dengan macam mana nak selesaikan this part pula. So, jadi tadi kita dah guna substitution method, betul kan? Lepas tu, bila sampai kat sini, kita terpaksa guna cara lain pula untuk selesaikan. Untuk yang ini, kita akan menggunakan partial fraction. Ya, ingat semula partial fraction itu. Jadi untuk partial fraction yang denominator ini kita pecahkan kepada dua faktor yang berbeza dua faktor yang berbeza di mana kita boleh pecahkan dia A dan juga B. So kamu kena ingat semula ya apa yang terkandung di dalam partial fraction. Dia ada dua faktor yang berbeza, dia ada dua faktor yang sama, ya, repeating linear factor. Dia ada faktor yang tak boleh kita faktorkan, tak boleh dapat nilai X dalam real numbers kan. So sebab itu kita ada berjumpa AX plus B, bentuk-bentuk macam ni. Yang ni ya. So kamu ingat semula beberapa bentuk bagi partial fraction tersebut. So untuk yang ini agak mudah, kita hanya pecahkan ini kepada dua faktor dan kita akan memperoleh bentuk yang ini. So saya tak nak tunjukkan macam mana kita dapatkan nilai A dan B, itu kamu cari sendiri. So saya cuma nyatakan nilai A tersebut adalah 1/4 dan nilai B juga nilai yang sama. Apabila kamu masukkan dia, maka kita akan dapat this part.
Sampai sini dah agak mudah bagi kita. Kita keluarkan 1/4 sebab dia sama Ni 1/4, sini pun 1/4 juga kan. Dia sama, saya keluarkan dia dekat sini. Jadi integration kita ini dah keluar. So kita punya integration adalah melibatkan ini dan juga ini. Dan bentuk-bentuk macam ini memang bentuk yang akan melibatkan ln. Berikut adalah jawapan dia. Ya, hati-hati dekat sini. Jangan tersilap dengan derivatif. Ya, ln dengan 1/x. Integration yang mana satu dapat yang mana satu. Differentiation yang mana satu dapat yang mana satu. So jangan terbalik kat situ. Okey ya. So dari sini kamu susun semula dan sampai sini pun dah boleh dapat jawapan sebenarnya. Tetapi kalau nak jawapan tu cantik lagi, kita menggunakan apa? Ln punya properties lah. Sebab ln A tolak ln B adalah sama dengan ln A over B. Macam tu lah. So, jadi kita letak jawapan akhir kita sebagai yang ini yang dalam bentuk teringkas. Boleh? Okey, itu adalah soalan nombor 2. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Dekat sini, soalan 3 gini, kita ada apa kat sini? Kita ada, we are given fx, 12x tolak 1. Lepas tu, express fx in the form of yang ini. Boleh? Dan kita nak menentukan apakah nilai A dengan B tersebut. Jadi kita samakan kedua-duanya macam ini. Samakan dia. We are given this statement. Kita samakan dia. Lepas tu kita lihat dia punya perkali. Perkali bagi X, perkali bagi dia punya pemalar, constant. Jadi apabila saya kembangkan sebelah kanan dengan berhati-hati, saya kembangkan dia, kita dapat inilah. Dapat ini. Di mana kita dah boleh buat perbandingan untuk menentukan nilai A dan juga nilai B. Kamu nampak tak yang colour merah tu? Yang colour merah tu saya boleh bandingkan. Dan saya boleh determinkan nilai A. Yang colour biru tu saya boleh bandingkan. Saya boleh dapatkan nilai B. Macam itulah. So jadi finally we are getting the A and B values sebagai 4 dan juga 2. Bila dah dapat A dengan B tu, kita dah boleh masuk lah ke dalam fx itu tu. Sebab kita diberi yang ini kan. Ini kan. Kita diberi ini sebagai fx. Ini adalah fx kita. Dan kita akan gunakan nilai ini ke dalam sini nanti. Boleh? Okey. So, since kita dah tahu kita punya fx kat sini, kita pun akan cuba selesaikan integration kita tu, iaitu yang ini. Untuk inilah. Untuk ini ya. So, macam mana kita nak buat yang ini? So, jadi dalam konteks ini, mungkin lebih sesuai kita pecahkan kepada dua bahagian seperti yang kamu nampak dekat bawah tu. Maknanya saya akan ambil ini. Ini satu bahagian, satu integration. Satu lagi adalah yang ini. Kamu nampak? So, kita akan ada dua integration. We are going to solve it satu persatu. Boleh? Okay, now. Kita denotekan yang first ini dengan A, yang kedua ni dengan B. So, kita lihat macam mana kita nak buat. Untuk A, untuk yang ini, we are going to apply the substitution method again. Di mana bahagian ini akan cuba bantu kat sini. Kamu boleh lihat di mana kita boleh simplifykan yang mana-mana yang patut. Dan akhirnya, kita dapat integration of 1/u sahaja. Dan ini adalah jawapan bagi bahagian A. Ya, 3 ln bracket semua-semua ni lah. Yang ini, nampak ya? Untuk B pula, kamu lihat. Kita ada ungkapan yang ini. 2/2x kuasa 2 tolak x tolak 1. So, dalam hal ini, kita boleh menggunakan partial fraction. Okey, kalau kita lihat semula kepada bahagian A ini, mungkin ada yang bertanya, bolehkah kita guna partial fraction dekat sini? Jawapannya mungkin boleh. Kamu boleh cuba ya. So, untuk sana ini saya tunjukkan cara dia adalah dengan menggunakan substitution method. Mungkin kamu boleh cuba partial fraction juga. Mungkin sesuai. Kalau dia menyusahkan, kamu patah balik kepada yang ini. Okey?
Untuk yang B, kita akan apply the partial fraction. Nampak cuma yang partial fraction ini, yang dekat denominator ini, kita pecahkan kepada dua faktor. Dan sangat jelas dua faktor ini adalah dua faktor yang berbeza. Ada nilai X dia kan, kita dapat nilai X dia sebenarnya. So oleh sebab dia dua nilai X yang berbeza, maka pecahan dia punya partial fraction ni adalah ada A dan juga ada B. Macam ni. So denote yang ini. Dan nilai A selepas kamu buat pengiraan adalah negatif 4/3. Dan nilai B adalah 2/3. Ini kamu buat sendiri. Okey, yang ini kamu boleh lihat dekat bawah ini macam mana kita buat. So, saya akan susun elok-elok macam ni. Dan kita akan integratekan ini sama dengan ini, tolak yang ini. So, kita buatlah. As you can see down here. Nampak? So, apabila kamu sampai ke sini, kamu akan perhatikan berhati-hati ya. Bahagian ini, kedua-duanya melibatkan ln dan ln. Alert dekat situ. Dan yang mana boleh kamu simplifikan, Dan yang mana boleh, macam dekat sini kan, kita kan dapat yang macam ni. Ln A tolak ln B kan. So, saya permudahkan, kita guna ln properties, dapat bentuk yang agak cantik sikit lah. Macam ni. Nampak? So, now bahagian B dah settle. Bahagian A pun dah settle tadi kan. Kita combinekan semua sekali. Kita dapat yang inilah. Ini bahagian A tadi Bahagian A. Ini bahagian B tadi. Nampak? Jangan lupa ada C kat situ. So, macam tu. So, selepas dapat ini, kamu susun dia biar nampak cantik sikit. Ya, kalau nak biarkan dalam bentuk macam ni pun boleh. Tetapi kalau kita susun, kita play around dengan ln punya properties, dia lagi cantik. So, kamu boleh lihat kat sini. Saya tak nak explain apa-apa kat sini Saya tunjukkan macam mana kita nak gunakan ln punya properties. Kita masukkan jadi kuasa, turunkan kuasa dan sebagainya. Macam tu lah. So, kamu boleh lihat dekat sini macam mana kita buat. Okay. Walaupun dia nampak tak penting, tetapi cubalah kita belajar. Dan sampai dekat bawah, ini adalah jawapan akhir kita. Nampak yang lebih kemas lagi Nampak agak kemas kat sini. Kita dapat jawapan kita 7/3 ln ini tambah 11/3 ln yang ini plus C. Settle. Okay. So, itu adalah soalan bagi soalan nombor 3 tadi So, ini adalah soalan nombor 4 pula. Nombor 4 ini is more direct question eventually. Sebab kita diberi Y. Lepas tu nak dapatkan dy over dx. Nampak? Lepas tu, bahagian seterusnya dia ada perkataan hence Hence, selesaikan yang ini. Apabila kita ada perkataan hence, somehow kamu kena berhati-hati sebab ada kemungkinannya bahagian A, bahagian yang sebelum yang kamu buat ini akan membantu menyelesaikan part ini. Macam mana dia bantu? Kejap lagi kita tengok. Right? Yang penting kita cuba dapatkan dulu dy over dx bagi function ini. So, kita cuba kat sini Kita hanya apply the product rule saja sebenarnya. So, jadi ini adalah function dia. Ini function dia. So, kita pun buat dy over dx seperti biasa. So, kamu apply the product rule. Last kali, kamu akan dapati ini. So, dapat ditunjukkan lah. Boleh So, bila dah dapat ini, maka kita bermula untuk menyelesaikan bahagian seterusnya, iaitu yang ini. Apabila kamu buat macam ni, kamu perhatikan, kamu tengok sini di sini. Nampak tak dekat sini? Ini adalah soalan dia. Tetapi apabila saya pecahkan penulisan kita jadi macam ni. Kamu nampak tak ada 2x kuasa 2 tambah 3 itu? Nampak kan? So, agaknya kenapa kita nak buat yang itu? Ini sangat penting Sebabnya, kalau kita lihat even soalan ini sekalipun, cara untuk kita selesaikan adalah dengan menggunakan integration by parts. Setuju? Kita akan pakai inilah rumus ni kan. Di mana kita akan menentukan apakah U, apakah dV, betul tak? U ni apa, dV ni apa dan sebagainya. Betul?
So jadi apabila kita nak menggunakan integration by part, cuba kamu tengok solution dekat sini. Apa pilihan saya? Kamu tengok Kalau saya pecahkan jadi macam ni saya pecahkan macam ni, saya akan jadikan U kita ini tau. dV kita yang ini. Ini sebagai dV kita. dV kita ni nanti kita akan integratekan dia supaya dapat V, betul? Cuba kamu tengok bentuk yang ini. Bentuk yang ini kan sama macam bentuk yang atas tadi tu. Nampak tak? 2x kuasa 2 tambah 3 per square root of x kuasa 2 tambah 3. Kamu tengok sini. Tengok sini. Nampak tak kat sini? Ini sama dengan ini. Nampak tak? So, maknanya kita diberi y. Ini given. Betul? Ini given. Lepas tu kita cari y prime. Betul kan? Kalau kita integratekan y prime, kita dapat ini balik, betul tak? Okey, kita nak guna yang ini sebenarnya untuk bahagian seterusnya nanti. Sebab itulah yang ini adalah this part. Nampak tak? Bila saya integratekan ini, terus dapat yang ini. Clear? So hati-hati kat situ ya. Sebab perkataan hence itu somehow dia akan kita gunakan somewhere dalam kita punya penyelesaian yang dekat bawah tu. So jadi inilah cara dia. Kamu guna integration by part. U adalah 2x, dv adalah yang ini. Du dx ini macam biasa, tak ada masalah. dv ini kita akan integratekan dv supaya dapat v. Ya, dan ini sebenarnya daripada hasil yang dekat atas tadi tu. Kita copy and paste saja, terus dapat jawapan ini. Tak payah kira lah. Nampak? So, apabila kita dah ada semua benda kat sini, we are going to use this, and use this macam ni untuk masukkan ke dalam rumus kat situ. Clear? So, pendek cerita, kita pun masukkanlah. Masukkan. Ini adalah UV tolak V du. Macam itulah. Cumanya apabila sampai ke bahagian sini, kita still tak boleh solve lagi. We need to do something. Maknanya dekat sini kita kena apply substitution method pula. Okey, tadi kita dah apply integration by part. Bila kita guna integration by part, in between kita tak dapat selesaikan juga dekat bahagian sini, kita kena guna cara yang bersesuaian. Dalam hal ini lebih sesuai kita menggunakan substitution method, di mana U adalah x kuasa 2 tambah 3. Clear? So kita akan cuba selesaikan ini dulu. Kita dapat yang inilah. Ini adalah substitution method. Kita akan bantu pergi ke sebelah, cancelkan mana yang kita boleh simplifykan, dan akhirnya kita akan dapat jawapan seperti berikut. Yang ini. Nampak tak? Kita dapat inilah. Ini Yang ini sama Ini nanti berada dekat sini tau. Dekat sini. Okey? So jadi kita simpulkan, kita combine everything. Combinekan yang ini, kita dapat ini tadi dan juga yang ini. Ni. So kita gabungkan semua dan akhirnya kita dapat jawapan akhir kita sebagai yang berikut. Boleh ya? So itu adalah soalan ini dan kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 5. Okey, soalan 5 ini kita perhatikan soalan dia. Kita diberi suatu ungkapan yang ini. What we need to do adalah to find px. Ya, kita nak cari yang inilah. So yang lain tu kamu pindahkan ke sebelah sana. What we need to do adalah to determine px. Ya, nanti px ini akan kita masukkan dekat sini untuk evaluate dia pula. Pada selang 03. So kena hati-hati macam mana kita nak dapatkan px ini. Buat hati-hati ya. So jadi dekat sini apabila kita cuba menyelesaikan secara algebra macam biasa, we are going to get the px sama ada dapat yang ini ataupun dapat yang ini, either one, tak kisahlah. Ya. Dan bila dah dapat ini, kira bahagian pertama tu dah settle lah ya. Now
kita akan integratekan dia pula. Ya, kamu ambil ini pun boleh, tak kisahlah. So, jadi apabila kita nak integrate dia, kamu perhatikan kita nak integrate yang ini. So, saya buat notation kat sini, we are going to apply the long division. Sebab apa kita nak buat long division? Sebab kamu perhatikan kuasa tertinggi bagi numerator adalah X kuasa 2. Kuasa tertinggi untuk denominator pun X kuasa 2. Sebab itulah kita kena buat long division terlebih dahulu. Sebab sebenarnya kalau kamu tengok dekat bawah ini, kita nak apply partial fraction sebenarnya. Ya? So jadi sebelum kita nak apply partial fraction, kita kena lihat dulu ciri-ciri function tersebut. Yang ini. So, kita akan apply long division tu bila? Apabila, contoh, kuasa tertinggi bagi numerator, katalah ya sebagai contoh, X kuasa 5. Yang dekat bawah pula, denominator, kuasa tertinggi bagi X, X kuasa 5 juga. Dalam kes ini, confirm kita akan apply long division terlebih dahulu. Ataupun contoh lain, yang atas tu X kuasa 6, kuasa tertinggi, dan yang bawah tu adalah X kuasa 5 katakan. Yang ini pun kena buat long division terlebih dahulu. Okey? Sebelum kita nak buat partial fraction ya. Tetapi kalau katakan yang atas tu X kuasa 2, yang bawah tu kuasa tertinggi adalah X kuasa 3, yang ini tak payahlah. Yang ini mungkin kita boleh terus guna partial fraction. Kalau bentuk tu sesuai, kita gunakan partial fraction. Boleh tak? Okey, long division ni, so ingat semula analogi yang saya pernah bagi tahu. Long division tu macam mana? Kalau kita ada nak buat 7 bahagi 2, kita akan buat bentuk macam ni kan? So jadi jawapan akhir kita adalah kita akan pusing macam ni, kita dapat 3 tambah 1 per 2. So benda yang sama kita akan guna untuk ini. Kamu lihat dekat sini. Tu dia. Tu cara dia. This is our long division dekat sini. Long division yang ini. Dan kita boleh tulis dia sebagai yang ini. Setelah long division, kita dapat ungkap dia sebagai bentuk yang ini. And of course dekat sini kita akan buat apa sebenarnya? Kita akan, yang satu ni kita akan integrate satu, yang sebelah sini pun akan integrate benda yang sama kan? Yang this part tak ada isu. Sebab integrate satu akan dapat X. Betul? So itu settle. Yang ini sekarang ni. Yang ini apabila kamu perhatikan, kita akan gunakan the partial fraction untuk solve that part. Untuk yang ni ya. Boleh ya? So jadi kamu perhatikan, kamu tengok denominator dia X kuasa 2 tolak 2X tolak 8, di mana denominator dia boleh kita faktorkan, dan perhatikan faktor ni adalah faktor yang berbeza. Bila faktor yang berbeza, baru kita boleh establish kita punya partial fraction ada dua, iaitu A dan juga B. Nampak? So kamu solvekan A dengan B ini, saya beri jawapan A tu 2, B tu adalah negatif 1, sebab itulah kita dapat yang ini. So from here, kita dah selesaikan banyak benda sebenarnya. Kamu masukkan aja, kita ada satu, kita ada yang ini, kita ada yang ini, dan kita integratekan satu persatu. Dan hati-hati, bentuk yang macam ini, of course dia melibatkan ln. Nampak So kamu nampak kat sini ada ln kat sini. So macam tu. So bila dah dapat kat ini, kamu boleh masukkan nilai 0 dan 3, tekan kalkulator, kamu dapat more or less jawapan dia adalah 3 ln 40 ataupun any equivalent punya value. Boleh? Okey, itu selesai soalan yang ini. Soalan nombor 5, kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, ini adalah soalan nombor 6, di mana soalan nombor 6 ini, we are given the substitution dekat sini. Nampak? Dan dia suruh kita evaluate dekat ini. Evaluate yang inilah. So, kamu perhatikan betul-betul. So, dekat sini, kamu kena hati-hati. Sebab daripada substitution method ini, kita nampak 2 kuasa 2X. Betul?
So dekat sini pun kita nampak yang ini. Okay, should be okay lah. Tetapi dekat sini kamu nampak 2 kuasa 4x. Agaknya boleh tak kita pecahkan 2 kuasa 4x ini ke dalam bentuk yang kita nampak, misalnya nampak yang ini. Of course boleh. Kita just break 4 ini 2 kuasa 4x kepada 2 kuasa 2x darab 2 kuasa 2x. So bentuk ini is more beneficial pada kita sebenarnya apabila in terms of bila kita buat solution kan. So kena ingat yang itulah, kena tengok bentuk, kita learn from our experience. Okay, kalau bentuk macam ni kena buat macam ni. Contoh macam tu. So you see this should be okay, but you see this macam kena buat something dekat situ. Then you must do it. Boleh? Alright. So, oleh sebab dia kata pakai substitution method, should be okay. Kita cari du dx kan. Here we go. Ini adalah du dx dia. Kamu boleh nampak dekat sini. Ini cara dia lah. Kamu tengoklah ya. Ini sampai sini. Kamu boleh lihat. Cara kita susun macam mana. Hati-hati. Macam ni kita buat. Okay. Ingat semula. Kamu nampak tak dekat sini? Kejap. Yang ini. Kamu nampak tak ini? So ingat semula rumus di dalam derivatif dalam bentuk yang untuk macam ni. Sebab yang satu ni tak ada isu. Kita differentiate satu dapat kosong. Yang ini, differentiate ini dapat apa? Dapat yang ini ya. So kamu ingat semula ada formula untuk yang ini ya. Dan apabila kamu dah settle yang itu, ini dah dapat, of course ini akan bantu sebelah sini. Ya, bantu sebelah sini. Dan inilah yang saya sebutkan tadi, kamu nampak tak? Sebenarnya bahagian atas ini adalah 2 kuasa 4x, betul tak? Tapi saya pecahkan kepada 2 kuasa 2x darab 2 kuasa 2x supaya dia boleh membantu kita dalam proses untuk mendapatkan jawapan. Nampak So dari sini saya tunjukkan dia punya solution dia. Kamu boleh cek satu-satu. Sampai sini, sampailah kepada bahagian dekat sini. Sebab soalan ini dia beri nilai selang, betul tak? Selang dia adalah 1 dengan 3/2 kan? So, cuma ingat ya, kalau kita nak masukkan selang ini adalah selang bagi X ya. Ini adalah selang bagi X. Maksud dia, kalau selang bagi X, variable dekat sini mesti variable X. Baru kita boleh masukkan 1 dan juga 3/2. Clear? Tetapi kalau ungkapan dekat sini adalah dalam bentuk U, maka yang ini dengan ini kita kena convertkan daripada X kepada U terlebih dahulu. Ingat? Okay? Ingat tu ya? So, jadi dalam hal ini, sebagai contoh, kalau kamu tengok solution dekat sini, saya tulis nilai baru kan? Sebab apa? Sebab saya nak mengekalkan U dekat sini. Kalau kamu tak nak U, boleh kamu gantikan U ini dengan ini. 2 kuasa 2x tambah 1. Masukkan. Then baru kamu boleh guna nilai 1 dan juga 3/2 yang macam kat atas tadi tu. Nampak tak? Yang itu pun boleh juga, tak ada masalah. Ya? So, cuma untuk yang ni, katakan saya nak mengekalkan U, variable U. Jadi, nilai kat sini kena jadi nilai baru lah. Ini pun kena jadi nilai baru juga. So, saya convertkan dia. So, apabila X 3/2, maka nilai U tu 9. Apabila X tu 1, nilai U tu 5. So, saya gunakan yang itu. Sebab itu kamu nampak, dia punya nilai tu dah berbeza kan? 5 dan juga 9. Boleh? Okey, kamu pun masukkan semua nilai. Sampai dapat jawapan. Inilah jawapan kita sebenarnya. Selepas kita evaluate. Kenapa saya tandakan star kat sini? Sebab kita akan gunakan star ini dekat bawah nanti. Okey, kita akan gunakan star ini dekat bawah nanti sebab kita tak jawab habis lagi soalan. Kamu tengok soalan. Kita ada yang ini, betul? Kita telah pun selesai evaluate yang ini. Clear? Okey. Lepas tu ada perkataan hence. Hence, selesaikan ini pula. Nampak? Somehow, kalau ada perkataan hence dekat sini yang macam ini, maklumat dekat atas ini akan bantu kita dalam somewhere in between the solution.
Ya, so remind that. Okay, so jadi kita akan cuba selesaikan di second part ini. Tengok apa cerita. Cuma ini kita lock dulu, simpan dulu. Kita cuba selesaikan this part ini, ya. Boleh? Okey, sekarang ni apabila kita nak cuba selesaikan ini, of course kita akan menggunakan integration by parts. So kamu ingat lagi tak saya pernah terangkan ada L, I, A, T, E macam ni kan? Apa tu L? L tu adalah log ataupun ln. I tu adalah inverse. A tu adalah algebra. Algebra bermaksud polinomial lah. T tu adalah apa? Trigo. E tu adalah exponent. Maksud dia, kalau ikut sekuen yang macam ni, yang mana jumpa dulu, itu kita jadikan U. Clear? Boleh? So, cuba kamu perhatikan kita punya soalan. Ini apa? Inilah exponent, betul tak? Yang ini pula adalah ln. Ln adalah L. Betul? Yang mana sampai dulu? E ke L? Kalau tengok pada sini, tentu L jumpa dulu, betul? Kalau L jumpa dulu, log kan? Maka kita kena setkan U ni sama dengan ln 2x tolak 1. Clear? Boleh? Maka dv kita akan jadi 2x. Nampak tak? Boleh nak? Okey. So, jadi dekat sini kita buat setting macam ni. Kamu nampak tak setting ni? Sekejap, Ini U kita. Oh, 2x tambah 1. Okey. Yang ini dv kita. Nampak? So, seperti biasa, yang ini kamu cari du dx, yang ini kamu integratekan dia. Boleh? So, apabila kamu nak buat du dx, berhati-hati dekat sini. Again, kita bertembung dengan bentuk ini. Bentuk inilah. Bentuk ini. Nampak? So, kan ada rumus dia kan? Sampai dapat jawapan ini kan? Kamu ingat semula yang itu. Jangan tersilap dekat situ. Clear? So, ini assuming that kita settle dekat situ lah. Bila sampai dekat sini pula, kita bertembung dengan benda yang sama. Iaitu, bentuk yang macam ni. Ini adalah derivatif dia, betul tak? Differentiate. Tapi yang ini adalah integrate. Apa formula dia? Okay. Kalau untuk derivatif ada formula dia, untuk integration pun ada formula dia. Ini formula yang akan kita gunakan. Kamu boleh catat. Ini ya. So, integration of exponent log. Yang ini ya. So, kita akan gunakan yang ini. Jangan terbalik dengan derivatif. Ya. Dia hampir-hampir sama je tu. Ya. Satu adalah derivatif. Yang ini. Satu lagi adalah integration yang ini. Pakai rumus yang itu. So, kamu susun elok-elok, maka kamu akan dapat semua nilai-nilai yang kita perlukan untuk integration by part. Eventually, kita perlukan yang ini, kita perlukan yang ini, kita perlukan yang ini. 3 benda je yang kita nak plug in dalam rumus tu sebenarnya. Boleh ya? So, learn from here, get some info kat sini, then kita plug and play. Masuk sini. Masuk je nilai. Ini, yang ini, yang ini, yang ini. Masukkan je semua nilai. Nampak macam beribut sikit kan? Tapi tak apa. Ya. Apabila kamu masukkan nilai itu, kamu akan dapati bahawa kamu akan simplifykan dulu. Ya. Yang mana bila cancel, kamu cancelkan. Apabila kamu dah simplifykan dia, kamu akan dapati bahagian ini muncul. Ini muncul. Dan kalau kamu perasan, bahagian ini adalah bahagian tadi yang kita tandakan star tadi tu. Iaitu kita dah kira tadi tu. Dekat atas tadi tu. So, maknanya tak payah buat balik lah. Sebab itu ada perkataan hence tadi tu. Nampak? So, kamu salin je. Saya pun dah buat notation kat sini. Star kat situ. Copy, paste kat sini. Nampak Yang star tu sebenarnya ada satu nilai tau sebenarnya. Tengok balik Nampak tak? Ini star kita kan? Ini kena star. Kalau kamu tekan calculator, dah dapat satu nilai, betul tak? Dia tak ada variable X pun kat sini. So, kamu tarik ini pergi bawah, copy paste dekat bawah tu. So, jadi in short, kamu cuba dapatkan pengiraan dia dan akhirnya kamu akan dapat nilai ni adalah 5.57 or equivalent. Boleh? Okey, itu adalah soalan nombor 6. Soalan nombor
7, kita diminta untuk mencari, eventually kita mencari area 1, lepas tu kita nak mencari volume itu bahagian C dengan D dah. Untuk bahagian A, kita minta sketching the graph terlebih dahulu, lepas tu cari the intersection point, itu untuk bahagian B. Semacam tu. Jadi untuk sketching ini kamu kena tahulah ya beberapa sketching umum ya. Contohnya kalau garis lurus should be okay lah. Kalau kuadratik, kamu pun kena tahu the basic graph kuadratik macam mana. Ataupun kubik ya, x kuasa 3 pun kamu kena tahu. Dan juga ln dan juga eksponen. Inilah graf eksponen ya. Ini adalah graf eksponen. Kamu kena alert dekat situ. Sebab kalau soalan macam ni keluar, sama ada kalau soalan ni ditanya in order to sketch the graph, kalau kamu tahu the basis graph, dia akan sangat membantu untuk eksponen ini kan. Or otherwise, kamu kena cuba plot lah. Plotkan beberapa nilai x ke y ke untuk dapatkan the rough idea macam mana bentuk graf bagi ini dan macam mana bentuk graf bagi ini. Pun boleh juga. Tapi kalau kamu dah tahu, sebab diminta kita sketch saja, bukan untuk draw. Kalau diminta draw, maknanya kamu kena pakai kertas graf. Tapi bila sketch, laka kan? Hanya sketching aja. Buat pasti x, pasti y, sketching saja. So macam tu. So jadi itu kena alert ya. Beberapa graf yang basic kena tahu. Okey, saya tunjukkan solution dia. Sebenarnya graf dia adalah yang macam ni saja. Nampak tak? So ada satu graf fx, ada satu graf gx kat situ. Inilah bentuk graf dia. Saya pun lakar juga ya. Hanya lakaran biasa saja. So jadi itu adalah soalan A. Yang soalan A tu sebenarnya tak perlulah kita lukiskan semua macam the region area macam ni kan. Ini tak perlu lagi lah. Ini untuk kita kemudian untuk jawab soalan nombor C nanti. So untuk A hanya sketching saja. Dan untuk yang kedua, untuk B pula, kita nak dapatkan dia punya intersection point, iaitu P. So kalau kamu lihat, itu adalah P dia. Ini P dia dan jawapannya adalah 2/1/4. Itulah jawapan dia. So kamu boleh cubalah how to find the intersection point. So kamu equate je lah, sama saja fx sama dengan gx. See what happen kat sini. Kat sini So careful dekat sini. Ini kena careful macam mana kena cari. So jadi apabila in between our solution here, kamu akan dapati bahawa kita boleh, we have ni kita dapat ini, kita dapat yang ini. 204 tu adalah 16 kan. So now base kita dah sama. Ya, asas kita dah sama, iaitu 2, maka kita dah boleh lihat dia punya indices, dia punya index dia. Sebab base dah sama kan, ini dah sama, maka kita dah boleh tengok lah 2x sama dengan 4 straight away. Jadi x kita dah boleh dapat jawapan sebagai 2, settle. Yang ni So since kita dah dapat x sama dengan 2, kita perlulah dapatkan nilai y pula. So in order to get y, kamu boleh gantikan yang kita dapat tadi tu sama ada dekat sini ataupun dekat sini. Either one. Janji dapat y. Kan? So katakan saya masukkan dalam gx, sebab itu saya dapat g2 sama dengan semua-semua tu dan akhirnya saya dapat nilai y kita. Macam itulah. So jadi saya dah dapat nilai P, iaitu the intersection point, which is 2 dan juga 1/4. So kamu nampak kan? So macam tu. Okay, so bila kita dah dapat semua, jadi kita dah boleh kira area. Nampak tak area? Cuma kamu perhatikan kat sini area ini dia melibatkan 2 graf. Betul tak? Dan fortunately graf ini kita boleh lakar. Di mana kalau graf ini boleh lakar, sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan area. Sebab bila ada F, ada G, ada 2 curve kan. So kita tahu nak cari area ataupun nak cari volume, kita kena tolak. F tolak G ke G tolak F? Ingat tak benda tu? Kan? So which one is true? Which one is correct? So jadi kalau kita ada diagram macam ni, senang. Kita tengok graf yang mencakupi luas yang lebih besar akan tolak graf yang mencakupi luas yang lebih kecil. Jadi kamu akan perasan, kalau nak dapatkan the region kat sini, of course kita akan pakai G yang ini, kita tolakkan dengan F. Kita dapatlah baki dia dekat sini.
Nampak kan? So, kita tahu yang G lebih besar daripada F. Maka, of course, G tolak F. Macam tu. Okay, now, my question is, macam mana kita nak tahu yang mana satu tolak yang mana satu kalau lakaran graf pun kita tak tahu nak buat? Macam mana? Itu penting, ya? So, saya ada terangkan di dalam handout saya. Tak apa, saya terangkan sekali lagi kat sini, ya. If you do not have the sketching, cara untuk kita menentukan F tolak G ataupun G tolak F adalah, kalaulah kita tahu kat sini, let's see here, kamu nampak tak 02 kat sini? Kalau kamu tahu intersection point, lagi cantik. Sebab kita boleh plotkan, okey, ini adalah 02. Sebab kalau nak mencari luas di bawah graf kan kita kena buat macam ni kan, 02, betul tak? Cuma kita tak tahu F tolak G ke G tolak F. Betul kan? So, apa yang perlu kamu buat adalah kamu pick one value in between 0 dan 2. Let's say 1. Apa yang kamu buat adalah kamu plug in 1 ni ke dalam fx, kamu plug in 1 ni ke dalam gx, tengok yang mana satu memberikan nilai yang lebih besar. Clear? Nilai yang besar akan tolak nilai yang kecil. Faham tak? Okey? Boleh nak? Ingat yang itu. Okey, jadi dekat sini untuk cari luas, kamu dah tahu dah, dia adalah G tolak F, macam biasalah. Kalau nak cari volume, sama juga. Cuma volume ni dia ada pi, lepas tu dia ada kuasa 2 kan? G kuasa 2 tolak F kuasa 2. Ingat yang itu je. Boleh? Okey. Jadi ini adalah area dia. Area dia. Ini adalah idea macam mana kita nak buat, iaitu gx tolak fx. So bila kita masukkan, kita akan cuba integratekan satu persatu. Ingat semula. Nampak tak? Ini kita dah bertembung 2-3 kali bentuk yang macam ni. Nampak tak ini? Ini dengan yang ini. Nampak? Yang 1/16 ni tak ada masalah. Kamu letak kat luar je. Ya? So sekarang ni macam mana kita nak integratekan bentuk-bentuk yang macam ni? So jadi ada formula yang telah pun saya sebutkan tadi kan. Sama juga dekat sini lah. Yang ini formula ni So ingat yang ini. So kita buat satu-satu. Integrate yang ini, dapat ini. Integrate yang ini, dapat yang ini. Okay, by using the formula yang saya tunjukkan dekat sini. Yang ni lah. Yang ini. Boleh? Bila dah dapat itu, kamu combinekan. Combinekan lah. Combinekan. Masukkan nilai kosong. Masukkan nilai 2. Dan kamu dapat jawapan 0.811. Boleh? Okey, volume pun benda yang sama. Jangan lupa ada pi dan setiap function itu kuasa 2. Jangan buat macam ni ya. Jangan buat G tolak F kuasa 2 ya. Ini salah So, kuasa 2 tu mesti pada function tu sendiri. Ya, setiap function. Boleh? Okey. So, dekat sini kamu perhatikan bila kamu nak integratekan sekali lagi bentuk ini hampir sama dengan integration tadi kan. So kena guna formula tadi tu, hati-hati. So in short, ini adalah jawapan dia. Kamu boleh lihat semula dan apabila kamu masukkan nilai 0 dan 2, kamu akan dapat jawapan hasilnya adalah 2. V dia adalah 2. Boleh? Okay, good. Now, kita pergi kepada soalan yang 7. Masih lagi mencari area dan juga volume. Cuma area kat sini kita kena cari. Volume pula, dia ini area okey. Volume dia suruh buktikan yang ini. Dia suruh buktikan yang itu. Tapi rajah tu telah pun diberi. Ini sangat mudah. Dan based on rajah ini, curve tu ada satu je. Nampak tak? Dia bagi satu je curve tu. Dan dia bagi pun dah dari ln 2 hingga ln 4. So kita tahulah ini akan jadi ln 2, ini akan jadi ln 4. Nampak kan? So adakah dia mudah? Ya, dia mudah. Cuma yang tak best ni adalah kamu tengok function dia. Function dia adalah apa? Integration x exponent macam ni kan? So jadi maknanya kamu kena guna sama ada ini kena guna by parts ya. Kena guna by parts integration untuk solve yang ini. Boleh? Okey. Ini adalah
solution dia. Nak mencari area, ya, function ada satu je, tak ada masalah. Ini pun okey, limit dia. Cuma kamu kena apply integration by parts. Nampak tak? So, saya dah buat notation kat sini. L-I-A-T-E. Kamu tengok? So, X ni apa? X ni adalah algebra, iaitu polinomial. Ini A. Ini eksponen adalah E. Kalau kamu based on kat sini, maknanya A sampai dulu. Betul tak? E last kali. Maka kita kena considerkan U kita tu adalah A tu. Iaitu X lah. Yang ni. Nampak? So yang ni saya rasa saya dah sebut beberapa kali. So kamu should know about this thing. Alert pasal benda ni ya. Pemilihan U dengan DV. Sebab kalau kita terbalik, bukan tak boleh buat. Mungkin cara itu menyukarkan. So sebab itulah kita ada panduan sedikit. Yang ini yang boleh kita gunakan. Baik, apabila kita dah buat ini, kita masukkan ke dalam rumus yang ini, ya, integration by part dekat sebut yang ini, maka kita akan dapat jawapan lah. Yang ni agak mudah sebab kita hanya guna by part tu sekali aja. Sebab dekat ujung ini kita dapat integration of yang agak mudah kita selesaikan kat sini. Right? Dan apabila dah selesai, kamu terus dapat jawapan 1/4 apabila kamu masukkan nilai-nilai ln 2 dan juga ln 4. Okay guys, itu adalah yang pasal area. Pasal volume pula, benda yang sama. Jangan lupa volume ini ada pi dan juga ada kuasa 2 kat situ. Masukkan situ sahaja. And of course, bila dah kuasa 2 tu, kita punya equation kita tu, kita punya curve kita tu dah jadi lain. Dia dah jadi ni kan. Yang macam ni kan. Jadi kamu kena hati-hati kat situ. Dan seperti biasa, apabila kita nak menggunakan integration by part, pilih dulu U, kita nak pilih yang mana satu. Ya, of course kita kan pakai inilah, pakai ini. So kita akan pilih U sebagai yang ini. X kuasa 2 lah. Sebab kita follow LIATE punya turutan, sequence ya. Yang mana sampai dulu, itu kita pilih dulu sebagai U. Yang itu. So saya tunjukkan cara penuh kat sini. Ini adalah cara dia. So kita akan gunakan yang ini, akan guna yang ini, akan guna yang ini. So macam ni lah. Ya. Plug in semua kat sini. Jadi bila kita selesaikan situ, kita sampai ke satu peringkat yang kita terpaksa buat integration by part sekali lagi. Ya, kita no choice, kena buat sekali lagi. So kita buat lah. Ya, so kita buat kat situ. For the second time kita buat. Ini adalah pemilihan kita. Ini adalah pemilihan kita. Dan kita masukkan ke dalam integration by part tadi tu. Buat satu persatu. Untuk part ini saja ya. Untuk ini saja kita buat kembangan. Apabila kamu cuba satu persatu, ini dia. Kita dapat yang ini. So yang panjang-panjang ni, ini kamu akan masuklah. Kamu kena combine balik dengan yang asal tadi tu. Boleh? So yang ini, kamu akan combinekan semua. Combinekan all. Kita akan dapati combinekan semua. Masukkan ln 2. Masukkan ln 4. Dan kamu akan dapati hasil dia adalah yang ini. Boleh ya? Itu adalah soalan nombor 8. Dan kita pergi kepada soalan nombor 9 seperti berikut. Yang ini. By using a suitable substitution, find yang ini. Okay? Yang ini. So, dekat sini pun sekali lagi, kita kena berhati-hati untuk pemilihan U tersebut. Sebab dalam soalan, dia tak beri U tu apa. Kita kena pandai-pandai. So, sekarang ni, kenapa U itu kita pilih X kuasa 2/3? Kalau tengok soalan yang ni, kenapa kita tak buat U sama dengan X 1/3? Kenapa saya pilih X sama dengan 2/3? Saya pilih yang ini pula. Ada sebab dia. Kamu tengok sebabnya kejap lagi ya. Kamu tengok Kalau kita buat U sama dengan 2/3, apabila kita buat du over dx, cuba tengok apa yang berlaku. Kamu tengok bila sampai sini, kamu perasan tak? Tiba-tiba sini muncul 1/3 dekat situ.
Nampak? Dia, dan bila kita dapat bentuk macam ni, of course dia akan membantu kita banyak dekat sini. Kan? Sebab dekat sini ada 1/3 kat situ. Yang ini of course kita boleh replacekan dengan U, betul tak? Yang ini kan 2 tambah U lah. Cuma yang X kuasa 3 tu muncul dekat sini, di mana dia sangat membantu kita. So sebab itulah kita start off dengan ini. Nampak? So kamu boleh cuba, katakan kamu nak let U sama dengan X 1/3, adakah dia lebih mudah ataupun dia lebih susah? So mungkin boleh. So kalau boleh, tak ada masalah. Kalau tak boleh, patah balik. Boleh? Okay. So jadi by using the substitution in such a way, kamu teruskan. Nampak? Jawapannya pendek aja. Sampai sini settle. Boleh? Okay, good. Inilah soalan nombor 9. Now kita pergi kepada soalan nombor 10. Here we go. Soalan ini, okay, we are given this and then we need to determine the function of fx. Nak cari fx je lah. So maknanya, ini kan fx, yang lain tu kamu pindahkan ke tempat lain. So pindahkan ke sebelah sana lah. So yang kita penting adalah kita nak dapatkan fx itu sendiri. So jadi cara dia mudah aja, kamu buatlah macam biasa. So cumanya berhati-hati apabila on the way kamu nak dapatkan fx berkenaan. Ya. Yeah? So kamu tengok solution ini, take some experience, tengok macam mana kita buat untuk solve this kind of problem. Sebab kadang-kadang kita mungkin tak nampak. Kamu nampak tak dekat sini? Yang ini adalah x kuasa, eksponen kuasa negatif 2x kan? So apabila saya, kalau nak mudah, ini kita jadikan macam ni, 2 power of eksponen 2x. Dia sama je. Benda ni sama dengan yang ini sebenarnya. Kita setarakan. Ini untuk memudahkan kita. Seperti mana yang kamu nampak dekat sini. Kamu tengok dia akan jadi mudah. Nampak tak? This part, saya jadikan macam ni. Alright? Lepas tu, saya akan darab silang. This part akan darab silang. Sebab tu dapat ini overall. Lepas tu daripada sini, kita sesuaikan sampai saya boleh cancelkan. Semua sekali. Nampak tak? Yang color biru tu saya cancelkan dia. Dan yang tinggal adalah eksponen 2x kuasa 3. Di mana? Dan dari sini hasil dia adalah eksponen 6x. As simple as that saja fx kita sebenarnya. Dan of course eksponen 6x tu kita nak guna untuk kita punya next soalan. So jadi hati-hati dalam pengiraan algebraic manipulation untuk dapatkan benda-benda macam ni lah. So cuba elakkan daripada kesilapan dekat sini. So since kita dah dapat eksponen tu, kita just plug in dalam soalan tadi tu. Kita nak dapatkan, kalau tengok soalan dia suruh tunjukkan tau. Macam ni. Show that daripada sini dapat ditunjukkan ini jawapan dia. So dengan syarat ini fx kita ni adalah fx daripada atas lah. Yang ni kan fx kita kan eksponen 6x kan. So gantikan dekat situ. Nak tengok dapat tak yang ini. So macam tu. So kena manipulate lah. So jadi bila kita nak tunjukkan tu, kita kena first thing kena start off dengan benda yang betul lah. Kalau kamu tak dapat 6x tu, eksponen 6x, kita akan salah kan. Kita takkan dapat jawapan. So jadi dekat sini seperti biasa, apabila kita sampai dekat sini, yang ni okey, sampai sini pun okey juga, right? Cuma bila sampai sini, in mind kita dah tahu dah. So saya akan menggunakan substitution method. Betul? Akan menggunakan substitution method. Dan pilihan U saya adalah yang ini. Okey, yang ini. Apabila kita buat du dx bagi yang ini, kamu perhatikan saya dapat apa kat sini. Saya dapat eksponen 3x darab dx. Nampak kan? So jadi kita hanya deal dengan eksponen 3x, dekat sini pun jadi macam ni. Tetapi dalam soalan yang asal, dia ada eksponen 6x. Nampak? So, jadi boleh tak kita nak sesuaikan dengan kita punya substitution punya info supaya bagi nampak 6x tu ada 3x.
Jadi apa yang kita buat adalah kita buat macam ni. Nampak tak? Eksponen 6x adalah eksponen 3x darab eksponen 3x. So jadi kita dah jumpa beberapa kali benda-benda macam ni kan. So kita kena sesuaikan bentuk tu dengan info yang kita ada. So sebab itulah kamu nampak saya pecahkan ini kan. So daripada sini kita akan bantulah kat sini kan. Dan yang mana boleh kita simplifykan, kita simplifykan, change everything from x to u sampailah sekali sampai dapat ini. Lepas tu cubalah buat, ikhtiarkan buat dia punya integration dia, tengok macam mana. Kamu boleh lihat dekat sini cara dia macam mana. Last sekali kamu kena buat berhati-hati. Semua dah u, semua dah cantik, masukkan u tu semula, masukkan nilai u tu. Ini cara saya ya. Mungkin kamu ada cara kamu yang lebih pendek lagi. Good. So bila dah selesai, dah puas hati semua, kamu dah factorkan, dah cancelkan here and there, kamu gantikan u ni kan. Gantikan semula dengan kita punya u tadi tu. Dan cuba tengok kita dapat tak tunjukkan show yang jawapan yang di dalam soalan tu. So, and of course kita akan dapat tunjuk lah sebenarnya kan. Cuma kamu kena buat secara hierarki supaya tersusun, nampak cara tu towards the jawapan. So kita akan dapat jawapan kat sini. Okay guys, so saya rasa saya stop sampai sini dulu. Kita sambung dalam teaching video yang akan datang. So thanks for watching. See you in the next video.